Okey, untuk hari ini adalah kelas tingkatan 1 matematik dan kita berada pada bab yang kedua iaitu faktor dan gandaan. Okey, video yang sebelum ni cikgu telah menerangkan tentang bagaimana kita nak menyenaraikan faktor. Yang kedua, bagaimana kita nak menyenaraikan faktor perdana. Okey, hari ini cikgu nak terangkan pula bagaimana kita nak ungkapkan suatu nombor yang tadi kita senaraikan faktor perdana nombor tersebut, tapi sekarang ni kita nak ungkapkan nombor tersebut dalam pemfaktoran perdana. Okey, dekat sini cikgu share sikit skrin. Okey, kita tengok pada pemfaktoran perdana. Pemfaktoran perdana ni maksudnya kita nak ungkapkan suatu nombor dalam bentuk pemfaktoran perdana. Maksudnya kita nak pecahkan nombor tersebut menjadikan dia nombor-nombor perdana sahaja. Di mana bila kita pecahkan nombor-nombor tersebut, bila kita darab balik, kita akan dapat nombor yang diberikan itu balik. Okey. Jadi pemfaktoran perdana ni dia ada dua kaedah. Yang pertama adalah pembahagian berulang, iaitu pembahagian berulang ni kita bahagikan dengan nombor-nombor perdana sahaja. Yang kedua adalah pokok faktor. Okey, jadi cikgu akan terangkan kedua-dua kaedah ni. Jadi kamu boleh pilihlah yang mana yang kamu selesa, kaedah mana yang lebih kamu faham. Okey, contoh yang pertama dia kata ungkapkan 60 dalam bentuk pemfaktoran perdana. Okey, maksudnya kita nak senaraikan nombor-nombor perdana yang ada dalam 60. Bila didarabkan dia ada 60. Okey, jadi pembahagian berulang kita start dengan 60 kita bahagi pembahagian berulang. Okey, jadi pembahagian berulang kita start dengan nombor-nombor perdana. Kita bahagikan 60 dengan nombor perdana. Okey, nombor perdana yang paling kecil adalah 2. Jadi kita cuba bahagikan dengan 2. Jadi kamu bahagikan dengan 2. Okey, 60 bahagi dengan 2. Kamu akan dapat 30. Okey, jawapan di bawah. Pastikan pembahagi yang kamu bahagikan tu mesti dapat jawapan nombor bulat lah. Kalau kamu nak ambil 60 bahagi dengan 7. 7 tu adalah nombor perdana, tapi 60 bahagi 7 kamu akan dapat baki ataupun kamu akan dapat dalam perpuluhan. Jadi tak boleh dibahagikan dengan 7, mesti bahagikan dengan nombor perdana yang boleh bagi jawapan nombor bulat sahaja. Okey, jadi seterusnya 60 kita bahagikan dengan 2, kita akan dapat 30. 30 pun kita bahagikan lagi dengan 2. Kita akan dapat 30 bahagi dengan 2, kita akan dapat 15. Okey, seterusnya kita bahagikan 15 ni bahagikan dengan 3. Okey, bahagi dengan 3, 15 bahagi 3 kita akan dapat 5. 15 bahagi 3 dapat 5. Okey. Jadi kita nak bahagi sampai bila? Sampai dia dapat 1. Okey. Jadi 5 bahagi dengan berapa dapat 1? 5 bahagi dengan 5. Okey. 5 ni adalah nombor perdana. Jadi bila dia dapat 1 bermaksud kamu dah cukup, tak perlu nak bahagikan lagi. Pembahagian berulang kamu stop sehingga hasil jawapan bahagi kamu dapat 1. Okey, jadi jawapan yang di tepi ni, pembahagi yang di tepi ni, ini adalah semua nombor perdana. Jadi apa perlu kamu buat? Jawapannya kamu akan dapat 60 sama dengan 2 darab 2 darab 3 darab dengan 5. Okey, itu jawapan bagi bagaimana kita nak ungkapkan suatu nombor dalam bentuk pemfaktoran perdana dengan kaedah pembahagian berulang. Okey, kali ini cikgu nak tunjuk pula bagaimana kita nak menggunakan kaedah pokok faktor. Okey, kaedah pokok faktor ni kita start dengan nombor yang diberi adalah 60. Okey. Jadi 60 ni kita pecahkan kepada dua nombor. Okey, maksudnya pecah kepada dua nombor ni maksudnya dua nombor tu apabila kita darabkan balik dia akan dapat 60. Okey. Jadi yang nak ke kiri kita guna nombor perdana yang paling kecil. Okey. 2. Kita guna 2. 2 darab dengan berapa dapat 60. Okey, 2 darab dengan 30. Kamu tekan kalkulator lah. 60 bahagi dengan 2, kamu akan dapat 30. Bermaksud 2 darab dengan 30,
kamu akan dapat 60. Okey, seterusnya 2 ni kita turunkan. Okey, 30 kita kena pecahkan pula. Apa darab apa? Dapat 30. Tapi pastikan yang turun sebelah kanan adalah nombor perdana. Okey, jadi nombor perdana kamu nak boleh letak 2 boleh, 3 pun boleh, tak ada masalah. Jadi kalau dekat sini cikgu letak 2. 2 darab berapa? Dapat 30. Jadi kita bahagi baliklah. Patah balik 30 bahagi dengan 2, kamu akan dapat 15. Jadi 2 darab 15, kamu akan dapat 30. Jadi kamu cuba darab balik dekat sini. 2 darab dengan 2 darab dengan 15, confirm dapat balik 60. Okay. Jadi kita perlu teruskan pecahan nombor ni sehingga semua nombor di bawah dia adalah nombor perdana. Okey, sekarang ni kalau kamu cek dekat sini 2 ni nombor perdana, 2 ni pun nombor perdana, tapi 15 masih lagi bukan nombor perdana sebab dia boleh dipecahkan lagi kepada 2 nombor. Jadi nombor-nombor perdana tak boleh dipecahkan, kita turunkan sahaja 2, yang ni pun turunkan 2. Okey, 15 ni kita pecahkan kepada 2. Okey, apa darab apa dapat 15. Okey, kalau kamu tengok sifir, kalau nombor perdana 3 darab dengan 5 dapat 15. Okey, jadi dekat sini kamu cuba darab balik keseluruhan. 2 darab 2 darab 3 darab 5 akan dapat balik 60. Sekarang ni kamu tengok pula nombor mana yang boleh dipecahkan lagi. 2 tak boleh dah dipecahkan, 2 ni tak boleh, 3 pun tak boleh dipecahkan, 5 pun tak boleh dipecahkan sebab dia dah dapat nombor perdana. Jadi maka jawapan akhir dia adalah nombor-nombor yang di bawah ni. Jadi tulisannya, jawapannya kita boleh tulis 60 sama dengan 2 darab 2 darab 3 darab 5. Okey. Jadi ini adalah dua kaedah yang berbeza tapi dia akan memperoleh jawapan yang sama. Okey. Jadi cikgu ulang balik, pembahagian berulang ni mesti bahagikan dengan nombor perdana sahaja, dan syarat yang kedua, bila kamu bahagikan dengan nombor perdana mesti jawapan dia dalam nombor bulat. Tapi kalau nombor dia dalam perpuluhan ataupun pecahan, kita tak boleh guna nombor perdana tersebut. Okey. Jadi untuk pokok faktor pula, kita mesti pecahkan nombor yang diberi kepada 2. Lepas tu kita tengok yang kanan tu kita turun. Pastikan kita turunkan nombor perdana. Seterusnya kita tengok nombor yang kedua tu kita kena pecahkan lagi ataupun tidak. Okey. Jadi kalau sekiranya kena pecahkan lagi, pastikan sebelah kanan nombor perdana, sebelah kiri yang selebihnya lah. Okey. Jadi seterusnya kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua, kita nak ungkapkan 72 dalam bentuk pemfaktoran perdana. Tadi 60, sekarang kita guna pula 72. Sekarang ni kita guna pembahagian berulang. 72 kita bahagikan dengan nombor perdana. Okey, jadi nombor perdana yang paling mudah sekali adalah 2 lah. Kalau kamu tengok 72 tu adalah nombor genap. Jadi sudah tentu dia boleh dibahagikan dengan 2. Dia akan dapat nombor bulat. Okey, jadi kita start dengan 2. 72 bahagi dengan 2. 72 bahagi 2, tekan kalkulator, kamu akan dapat 36. Okey, jadi 36 jawapan tulis di bawah. Lepas tu nak bahagi dengan berapa pula? Okey, jadi 72 bahagi dengan 2. Sekarang ni 36, nombor genapkan lagi kan. Jadi kita boleh bahagi dengan 2 lagi. Okay, 2 tu sebagai nombor perdana. Okay, jadi 36 bahagi dengan 2, kamu akan dapat 18. Okay, seterusnya. Nak bahagi 18, nak bahagi dengan berapa nombor perdana? 18 bahagi dengan 3 boleh, 18 bahagi dengan 2 pun boleh. Tapi kalau kamu nak singkatkan, kamu bahagilah dengan 3. 18 bahagi dengan 3, kamu akan dapat 6. Okey. Jadi seterusnya, apa bahagi dengan 6 pula? Kita buat 6 bahagi dengan 3 dapat 2. Okey, last sekali, apa bahagi dengan 2 dapat 1? 2 bahagi dengan 2 dapat 1. Jadi dekat tepi ni kamu dah dapat pembahagian ni, pembahagi ni semua adalah nombor perdana.
Okey, kena pastikan semua pembahagi di sebelah tu nombor perdana dan pastikan jawapan yang kamu bahagi tu dapat dalam bentuk nombor bulat dan pengakhiran pembahagian berulang ni berhenti apabila jawapannya adalah 1. Okey, jadi kat sini jawapannya kamu akan dapat 72 sama dengan 2 darab 2 darab 3 darab 3 darab 2. Bila kamu darabkan semua nombor perdana ni, kamu akan dapat balik 72. Okey, sekarang kita tengok pula bagaimana kita nak menggunakan kaedah pokok faktor. Okey, pokok faktor ni daripada atas adalah nombor dia 72. Jadi kita pecahkan kepada dua nombor. Yang mana dua nombor tu bila didarabkan dapat balik 72. Jadi seperti yang saya kata, persilahkan dan minta maaf. Sebelah kiri turunkan nombor perdana. Okey, start dengan nombor 2. Okey, jadi 72 bahagi dengan 2 dapat 36. Jadi 2 darab dengan 36, kamu akan dapat 72 balik. Okey, 2 ni nombor perdana, jadi turunkan sahaja nombor perdana ni. Seterusnya 36 pula kita kena pecahkan kepada 2 sebab 36 ni masih lagi bukan nombor perdana. Jadi kita pecahkan kepada 2 nombor, iaitu sebelah kiri kita letakkan nombor perdana, sebelah kanan kita letak hasil daripada bila kita darab dengan nombor perdana tersebut. Okey, jadi dekat sini kamu nak letak 2 boleh, 3 pun boleh. Okey, jadi dekat sini cikgu letak 3. Okey, 3 darab 36, kamu cuba bahagi dengan 3, kamu dapat 12. Jadi 3 darab dengan 12 dapat 36. Okey, sekarang ni 2 dekat sini nombor perdana, 3 nombor perdana, jadi yang perlu dipecahkan lagi adalah 12. Jadi yang nombor perdana tadi yang tak boleh pecah, cuma turunkan sahaja. Okey, sekarang ni 12 pula kita pecahkan kepada 2. Okey, pecahkan kepada 2, apa darab apa dapat 12. Okey, 2 darab 6 dapat 12, 3 darab 4 dapat 12. Jadi ikut kamu nak guna yang mana. Kalau senang kamu 2 darab 6 dapat 12. Okey, jadi dekat sini kalau kamu darab balik 2 darab 3 darab 2 darab 6 akan dapat balik 72. Jadi kamu tak perlu risau nombor perdana yang lain. Okay, yang perlu kamu risau adalah nombor yang masih lagi tidak dapat nombor perdana. Okey, jadi 2 dah nombor perdana, jadi turunkan sahaja. 3 pun turun, 2 pun turun sahaja sebab tak boleh pecahkan. Okey, sekarang ni 6 kita boleh pecahkan kepada 2 nombor. Okey, jadi apa darab apa dapat 6? 2 darab 3 dapat 6. Okey, jadi 2 darab dengan 3. Okey, nanti akan ada orang tanya, cikgu 6 darab 1 pun dapat 6 juga. Tapi 6 dan juga 1 itu adalah bukan nombor perdana. Okey, kena ingatlah. Apabila kamu nak pecahkan pada dua nombor, pastikan kedua-dua nombor tersebut adalah nombor perdana. Jadi sekarang ni bila kita dah pecahkan, kita cek satu-satu. 2 ni nombor perdana, jadi kita tak boleh pecahkan pada 2 nombor dah. 3 pun nombor perdana, 2 nombor perdana, 2, 3 nombor perdana. Jadi keseluruhan ni dah terhasil nombor perdana. Apabila kamu darab ke semua, kamu akan dapat balik 72. Jadi jawapan akhir kamu akan dapat 72 sama dengan 2 darab 3 darab 2 darab 2 darab 3. Okay, itu jawapan akhir bagaimana kamu nak ungkapkan suatu nombor dalam pemfaktoran perdana. Okey, setakat ini saja dulu video cikgu pada hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.